awal, mungkin jom kita kemudian lah. Kita start dulu ya Aisyah. Baik, teacher. Alright, so ada uh, ada dua link saya bagi dekat Telegram. Satu nota meiosis, yang nota kedua tu nota respirasi sel. So kalau kita sempat kita buat respirasi sel Okay. Apa Aisyah klik dulu link untuk nota first tu. Sekejap. Kenapa ya? Dia tak update. Kejap. Okay. Okay, Aisyah dah masuk ya. Alright, so hari ni kita nak tengok meiosis. Lepas tu kita nak compare meiosis dengan mitosis. Lepas tu kalau sempat kita masuk respirasi sel. Jadi untuk meiosis ni dia punya salah satu konsep utama yang kita kena faham ialah proses yang berlaku dekat profasa 1. Rajah ni menunjukkan, rajah dalam peta ni menunjukkan proses yang berlaku semasa fasa 1. Bermula dengan kromosom homolog menebal. Lepas tu apa yang berlaku dekat langkah 2, 3 dengan 4? Boleh tak Aisyah lengkapkan? Langkah 2 tu proses apa yang berlaku? Dan langkah 3 tu membentuk struktur apa? Kemudian langkah 4 tu proses apa pula yang berlaku? Ada dua proses yang berbeza berlaku kat situ. Okey. Langkah 2 tu dia satu perkataan saja, proses apa nama dia. Langkah ketiga tu membentuk struktur apa yang kita panggil kat situ. Bila kromosom homolog sebelah-sebelah tu kita panggil apa nama struktur tu. Dan bila dah terbentuk pada struktur yang ketiga tu terbentuk, proses apa yang berlaku kat situ. Yang hujung dia dah bertukar warna tu kan. Nama proses tu apa? Okay, good. Proses synapsis. Okay, and then lepas proses synapsis berlaku, langkah ketiga tu membentuk struktur apa nama dia? Proses synapsis, yes. So struktur langkah ketiga tu nama struktur tu apa? Bila kromosom homolog berpasangan macam tu, nama pasangan tu apa? Okay. Yes, membentuk tetrad, very good. Dan pindah silang berlaku, hebat. So, bila kita nak describe
perlakuan kromosom. Macam kita discuss mitosis hari tu, kita sentiasa discuss dia punya essence dia ialah perlakuan kromosom atau kromosom behavior. So kromosom behavior kat sini bermula dengan kromosom homolog, dia menebal, lepas tu dia buat proses synapsis, membentuk tetrad atau nama lain dia bivalent. Bila dah berdiri sebelah-sebelah tu baru boleh buat pindah silang. Dan kita nampak kiasma menjadi lebih jelas apabila lengan kromosom berpisah di akhir profasa. So untuk describe profasa ni, perlakuan kromosom selalunya markah 2 hingga 3 markah lah sebab dia melibatkan dua istilah, synapsis dengan pindah silang. Pindah silang tu berlaku antara kromatid, berlaku antara pasangan kromosom homolog yang bukan kromatid kembar. Macam kita tengok kat situ, pasangan merah-merah tu kromatid kembar pasangan 1, biru-biru tu kromatid kembar pasangan 2. So yang buat pindah silang tu ialah kromatid biru dengan kromatid merah. Jadi kita panggil tu sebagai bukan kromatid kembar lah. Okay. So kita tengok dekat sini, untuk proses seterusnya, metafasa 1, anafasa 1 dengan telofasa 1 dan cytokinesis, bolehkah Aisyah describe atau terangkan perlakuan kromosom untuk metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Terangkan perlakuan kromosom saja. Okay, untuk metafasa 1, untuk setiap fasa tu at least ada satu ayat lah apa yang berlaku pada kromosom kat situ. Kromosom tu memindik menebal ke atau macam mana? Okay, good. Pasangan kromosom atau pasangan kromosom homolog lagi tepat lah kan, sebab dia kromosom homolog. Kromosom homolog, pasangan kromosom homolog, yes, tersusun. Atau sebab tadi Aisyah dah sebut tetrad, kalau Aisyah continue sebut tetrad pun boleh ya. Tetrad tersusun di sata khatulistiwa secara bebas pun boleh. Good. Okay. Yes. Untuk anafasa 1 kromosom homolog terpisah. Untuk kes anafasa 1, Aisyah juga boleh include peranan gentian gelendong. Kalau Aisyah nak tulis gentian gelendong mengecut dan menyebabkan kromosom homolog terpisah dan ditarik oleh gentian gelendong. Boleh? Dia terpisah sebab ditarik oleh gentian gelendong. Terpisah sebab ditarik. Kita kena tunjuk, kita faham dia punya cause and effect.
Okay. Okay, almost there. Okay, almost there. Okay, good. Okay, tiba dia ke kotak masing-masing. Alright, good. Okay, good. Okay, so yang Aisyah tulis ni, ini adalah essence kepada perlakuan kromosom lah. Selalunya soalan markah perlakuan kromosom, markah dia ialah 1 hingga 2 markah macam tu, depends on the process. Okay, so sekarang ni kita tengok pada rajah ini menunjukkan ada 2 fasa mitosis dengan 2 fasa meiosis. Okey, tengok ya gambar hijau. Yang hijau tu ialah 2 fasa dalam meiosis dan 2 fasa dalam mitosis. Bolehkah Aisyah nyatakan satu perbezaan antara fasa meiosis dengan mitosis sebelah kiri dan 2 perbezaan antara satu lagi perbezaan datang daripada fasa meiosis dengan mitosis sebelah kanan. Kalau kita tengok dekat situ, sebenarnya fasa yang ditunjukkan oleh meiosis similar dengan fasa yang ditunjukkan oleh mitosis. Tapi apa yang berbeza kat situ? Okay, daripada seluruh gambar rajah ni, Aisyah nyatakan 2 perbezaan antara fasa sebelah kiri dengan fasa sebelah kanan antara meiosis dan mitosis. Aisyah boleh tulis dalam bentuk ayat lah. Dia bukan table ya, dia tulis dalam bentuk ayat. Cuba kita tengok kat gambar tu. Yang sebelah kiri tu dia tunjuk profasa ke, metafasa ke, anafasa kan? Alright. Okay, good. Terima kasih. Nyatakan dulu uh, dia punya fasa dia apa. Good. Okay, jadi masa tu apa beza dia nama fasa? Okay, I agree with you. So apa beza mitosis metafasa 1 dengan metafasa? Selain daripada nama. Contohnya siapa yang beratur semasa metafasa 1, siapa yang beratur semasa metafasa?
Okay. Very good. Okay, yang tersusun dia ialah kromosom homolog versus kromosom. Good start. Okay. Okay. Yes. Teruskan. Good. Good Aisyah, good. Okay, teruskan. Okay. Good. Alright. Semasa nafasah. Alright, you are on the right track Aisyah. Very good. Ini adalah satu perbezaan yang baik untuk keduanya. Okay.
um, setiap satu tu Aisyah bagi nama dan terus describe apa perlakuan kromosom pada kedua-dua fasa. Good. Okay. So, itu adalah essence apa yang berlaku semasa meiosis 1 dan semasa meiosis 2. Essentially apa yang berlaku dekat meiosis 2 adalah lebih kurang sama dengan macam mitosis. So shouldn't be an issue there lah. Okay, jom kita cuba beberapa soalan yang memerlukan kita mengetahui dan buat comparison antara keduanya lah, iaitu mitosis dengan meiosis. Sebagai contoh kita tengok sekejap ya. Not this one. Sekejap ya. This one sudah. Oh, bukan. Kita buat yang ni. Okay. So, selain daripada membuat perbandingan antara mitosis dengan meiosis, kita juga boleh membuat perbandingan antara meiosis 1 dengan meiosis 2. So, dalam rajah ini ditunjukkan sebelah kiri ditunjukkan proses meiosis 1, sebelah kanan menunjukkan meiosis 2. So, cuba Aisyah berikan, terangkan persamaan dan perbezaan antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Bila terangkan perbezaan, kita kena bagi sebab lah. For example, katalah Aisyah bagi persamaan dia ialah kedua-duanya adalah proses pembahagian kromosom. So terangkan sekejap. Kedua-duanya adalah proses pembahagian kromosom, kedua-duanya terdiri daripada proses peringkat apa kan. Okay, itu persamaan. Perbezaan pula, perbezaan pertama ialah apa sifat apa yang berlaku semasa profes 1, apa yang berlaku semasa manakala dekat profes 2 berlaku apa. Terangkan kenapa perbezaan itu berlaku. Okay, for example. Ataupun mungkin Aisyah nak bandingkan dari segi secara umum lah, dari segi bilangan kromosom ke, atau dari segi jenis kromosom yang dipisahkan ke, macam-macam lagi lah. Tapi kita kena setiap perbezaan tu kita kena berikan penerangan lanjut untuk setiap perbezaan tu. Okay, tak apa. Aisyah cuba susun dulu apa perbezaan yang Aisyah nampak. Nanti kita cuba. Nanti saya cuba bantu untuk mantapkan lagi. Aisyah cuba susun je dulu. Nanti saya bantu. Cikgu, kalau persamaan perbezaan tu nak berapa? Markah dia 6. Mungkin macam sebenarnya satu persamaan dengan explanation dia, 2 perbezaan dengan explanation masing-masing. So dapat 6 lah. Macam tu. Alright, thank you.
Okey. Uh, Sekejap ya. Sebab ini adalah terangkan, so untuk yang first tu kedua-duanya merupakan pembahagian nukleus, which is very good. Cadangan saya ialah Aisyah tambah lagi terdapat 4 fasa untuk proses pembahagian nukleus ni, iaitu profis, metafis, anafis, telofis. Kan, walaupun meiosis 1 dengan meiosis 2 tapi tetap terdiri daripada 4 fasa. So itu adalah dia punya penerangan dia lah. Sebab ini adalah soalan terangkan persamaan, terangkan perbezaan. Okey. Kita kena bagi apa? Further explanation untuk setiap satu persamaan atau perbezaan yang kita nyatakan. Okey, so teruskan Aisyah. Jadi untuk perbezaan yang pertama tu kan, so penerangan dia ialah apa benefit apabila berlaku pindah silang misalnya. Atau kenapa tak ada pindah silang dekat meiosis 2? Duduk mana salah satulah. Okey. Kenapa salah satu ya? Mungkin Aisyah nak kata apa? Hmm, pindah silang, kebaikan pindah silang ialah menghasilkan variasi misalnya. Atau semasa masih 2 pindah silang tidak berlaku kerana kromosom homolog dah berpisah. Boleh tak? Kan? Semasa meiosis 1 kan, habis meiosis 1 kan kromosom homolog berpisah. Jadi pindah silang ni hanya boleh berlaku antara kromosom homolog. So kromosom homolog dah berpisah. So macam mana nak buat pindah silang? Macam mana nak buat synapsis? Tak boleh buat synapsis, tak boleh buat pindah silang kan? Sorry, tak boleh buat synapsis, tak ada kromosom homolog, tak boleh buat pindah silang.
So macam mana kita nak explain yang dekat perbezaan metafasa satu tu kan? Kejap ya. Kita tengok ya, macam mana kita explain metafasa 2, kromosom homolog. Sekejap ya. Teruskan. Ada idea kat situ, teruskan Aisyah. Pada metafasa 1. Kalau metafasa 2 bukan kromosom homolog lah kan? Kromosom je yang beratur, betul tak? Cuba tengok gambar. Yang beratur adalah kromosom. Okay, good. So dekat sini kita bukan kita bagi further mungkin kita boleh bagi further explanation in terms of kita bagi explanation in terms of gentian gelendong melekat pada centromere yang mana. For example, dalam metafasa 1, gentian gelendong terikat atau melekat pada setiap satu kromosom dalam pasangan kromosom homolog, atau semasa metafasa 2, gentian gelendong terikat pada centromere kromosom yang sama kan. Kalau macam semasa metafasa 1, gentian gelendong kiri dengan kanan dia melekat pada centromere yang berlainan. Tapi semasa metafasa 2 dia melekat pada centromere yang ada pada kromosom yang sama kan. Kalau metafasa 1, gentian gelendong melekat pada centromere yang ada pada kromosom yang berlainan. Okay. Hopefully, kalau Aisyah tak faham, bagi tahu So, take home point untuk Aisyah kat sini ialah saya nak tunjukkan dalam buku teks kita memang dia bagi banyak jadual perbezaan. So, dalam silibus sebelum ni menyatakan perbezaan tu adalah kemahiran atas soalan aras tinggi. Tapi bila saya perhatikan jadual perbezaan tu telah diberi dalam buku teks, saya nampak soalan SPM ni mungkin dia nak upgrade lagi satu level, iaitu kita menerangkan perbezaan. Kita bagi tahu kenapa perbezaan tu berlaku lah. So dia dalam certain situation kita nampak macam tak ada beza sangat antara soalan menyatakan perbezaan dan menerangkan perbezaan. Macam sama saja. Tapi bila Aisyah tengok kat sini, kalau Aisyah simply katalah nyatakan 2 persamaan 4 perbezaan untuk dapat 6 markah. Mungkin Aisyah tak boleh nak dapat full mark sebab perbezaan-perbezaan tersebut dia tidak berkaitan antara satu sama lain. Dia tidak ada menunjukkan cause and effect ke, atau dia bukan berfungsi sebagai further explanation untuk pernyataan pertama Aisyah. Apa yang Aisyah buat kat sini, ini adalah cara untuk buat menerangkan persamaan dan perbezaan. Maknanya Aisyah nyatakan persamaan, kenapa persamaan itu berlaku, atau mungkin further explanation mengenai persamaan tersebut. Sama juga Aisyah nyatakan perbezaan dan bagi tahu kenapa perbezaan itu berlaku, atau berikan penerangan lanjut apa perbezaan itu berlaku, kesan dia apa. Okay, so next question ialah soalan yang mengaitkan
mitosis dengan meiosis lah. So dalam rajah kita hidup manusia, okey ya, dalam soalan ni kita kena terangkan bagaimana meiosis mengekalkan bilangan kromosom dalam kitar hidup manusia. So bermula daripada mungkin kita start dengan lelaki dengan perempuan dewasa tu kan. So lelaki dewasa ada testis, perempuan dewasa ada ovari. Kedua-dua organ pembiakan ni menjalankan proses meiosis. Lepas tu ada dua jenis sel yang terhasil dekat situ dan di dalam setiap sel dia ada buat lambang huruf N kecil kat situ. So N kecil itu mewakili apa? Kemudian kalau kita tengok arrow untuk dua-dua jenis sel dari ovari dengan testis ni kemudian bergabung dalam satu proses persenyawaan atau fertilization menghasilkan satu sel dekat situ, di dalam dia ada 2N. Apakah maksud 2N tersebut? Dan akhirnya sel yang 2N ni mengalami mitosis dan membentuk perempuan dewasa dengan lelaki dewasa. Jadi apa peranan meiosis dekat situ? Apa kaitan dia dengan huruf N dan 2N yang ada dalam sel yang yang terdapat dalam kita ni? Okay, ya. Kalau Aisyah tak faham soalan ni bagi tahu ya. So daripada soalan Aisyah, Aisyah boleh explain dulu apa yang berlaku dekat perempuan dewasa buat meiosis jadi apa dekat situ. Lelaki dewasa organ apa buat meiosis menghasilkan apa kat situ. That should be a good start for you. Okay, bagi tahu apa yang ada dalam diagram dalam bentuk ayat. Okay, perempuan dewasa ada ovari. Dalam ovari proses meiosis berlaku menghasilkan sel apa dekat situ. Lelaki dewasa dia ada testis. Kemudian proses meiosis berlaku dekat situ menghasilkan apa dekat situ, sel apa.
Okay, you are off to a good start. Okay, lepas tu cuba tengok dekat situ. Okay, good. Ovum yang haploid dan sperma yang haploid. Bagus Aisyah, that is good. Lepas tu, kaitkan dengan fertilization atau persenyawaan. Alright. Good job, Aisyah. Okay. Poin yang ketiga dah ada kat situ. Yes. Kenapa? Sebab dia ada dua set kromosom, maternal dengan paternal. Good. So, zigot tadi, sekejap zigot yang diploid. Alright, good. So, beginilah caranya bilangan kromosom manusia dikekalkan. Sama ada Aisyah tulis N atau tulis 2N, tak ada masalah. Atau tulis 2346 pun boleh ya. Sebab dia dah nyatakan kat situ spesies yang dibincangkan ialah manusia. Sebagai contoh, apabila perempuan dewasa buat meiosis, dia menghasilkan ovum yang bilangan kromosom dia 23. Manakala lelaki dewasa buat proses meiosis menghasilkan sperma, kromosom dia 23. Bila sel sperma dengan sel ovum bergabung akan menghasilkan zigot yang 46. Jadi zigot yang 46 ni akan buat mitosis dan menghasilkan, membesar atau mengalami pertumbuhan untuk menghasilkan manusia dewasa yang sama ada lelaki atau perempuan yang bilangan kromosom dia 46. That is good answer ya. Okay, I think satu lagi mengenai meiosis ni ialah kita juga kena pasti masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan meiosis lah. Kalau mitosis kita bincang pasal kanser, untuk meiosis kita bincang pasal kromosom yang tidak disjungsi semasa meiosis. Sama ada meiosis 1 atau meiosis 2. Alamak. Tak apa. Untuk soalan ni untuk soalan ni Aisyah just take note saja, saya terangkan ya. So ada satu soalan ni dia bagi satu pernyataan mengenai Down syndrome.
So, apabila meiosis tidak berlaku dengan sebaiknya, gamit yang terhasil mungkin akan bilangan kromosom yang abnormal. Dan akhirnya zigot yang terhasil juga adalah abnormal. Okey, soalan ni Aisyah, dia sebut bilangan kromosom abnormal, dia tak bagi tahu bilangan kromosom abnormal tu lebih satu ke kurang satu. Jadi pada jawapan kita Aisyah, kita bagi tahu lebih satu atau kurang satu. So, contoh, apabila kromosom tidak disjungsi, apabila kromosom 21 tidak disjungsi semasa penghasilan gamet, um, sorry. Kena bagi tahu anafasa 1, anafasa 2. Alright. Sorry saya ulang balik. Okey. Um, Okey. Semasa meiosis berlaku kromosom yang tidak disjungsi. Kromosom yang terlibat ialah kromosom 21. Jadi, tidak disjungsi ni boleh berlaku sama ada semasa anafasa 1 atau anafasa 2. Kenapa proses ini berlaku? Kenapa tidak disjungsi ini berlaku? Sebab tidak ada gentian gelendong yang boleh tarik salah satu pasangan kromosom atau tidak boleh tarik kromosom pergi ke kutub yang bertentangan. So, instead of kromosom homolog 21 tu patutnya satu pergi kiri, satu pergi kanan, tapi sebab salah satu side tak ada gentian gelendong, dua-dua kromosom homolog pergi ke satu side sahaja. Ini menyebabkan apabila berakhir proses meiosis, ada gamet yang lebih satu kromosom. Jadi tadi Aisyah tulis N, sekarang gamet yang ada lebih kromosom tu kita tulis sebagai N tambah 1. Gamet yang satu lagi pula dia kekurangan kromosom, maka kita tulis dia sebagai N tolak 1. Apa cerita kromosom yang N tambah 1 ni? Ataupun kromosom yang gamet yang mempunyai lebih satu kromosom atau dia ada instead of 23 dia ada 24 kromosom, ekstra satu kromosom pada kromosom 21. Apabila gamet yang tidak normal ini yang mempunyai kromosom yang lebih satu ni bersenyawa dengan kromosom yang normal, asalnya dia ada 24 kromosom bergabung dengan gamet normal yang ada 23 kromosom. Bilangan kromosom yang dihasilkan oleh zigot ialah 47. Jadi, memandangkan kromosom yang berlebihan tu berada pada kromosom 21, penyakit dia ialah penyakit Down syndrome lah. Kita dah belajar masa form 5, mungkin Aisyah dah masuk dah chapter ni, chapter inheritance. Aisyah juga akan belajar penyakit lain yang disebabkan oleh tidak disjungsi ni jugalah. Sebagai contoh, mungkin Aisyah dah belajar Klinefelter, penyakit XXY. Maksud dia apa kat situ? Kromosom seks tu tidak terpisah, tidak disjungsi semasa anafasa 1 atau anafasa 2. Ada juga penyakit-penyakit yang lebih kurang macam ni juga disebabkan tidak disjungsi seperti trisomi 18. Trisomi 18 tu tak silap saya ialah penyakit yang baby ada third eye tu ya, dan biasanya kenapa nak penyakit trisomi 18 tu tak famous atau penyakit trisomi yang lain tak famous? Sebab baby yang ada condition tersebut dia tak boleh survive sampai ke peringkat dewasa lah. Kalau kita tengok Down syndrome dengan intervention, dengan didikan yang yang baik, pesakit Down syndrome dia boleh survive sampai dewasa dan boleh berfungsi dengan baik lah. Malahan ada yang jadi pelakon, jadi supermodel dan sebagainya kan. So, Aisyah, jom kita pergi ke nota yang kedua iaitu respirasi sel. Saya rasa kita sempatlah nak masuk at least halfway mengenai respirasi sel. So, Aisyah just klik saja pada link yang kedua. Sekejap ya, saya share juga dekat dalam Google Meet. Senang sikit Aisyah nak access. Aisyah klik pada link kedua ini dan kita akan masuklah pada nota yang saya tengah tunjuk dekat Google Meet. Okey, yang cell division meiosis ni saya end dan hantar ke kamu punya email ya.
Okey, sekejap saya hantar dulu. Aisyah dah masuk ya? Ya, saya buka. Oh, not this one. The other one. Saya share dekat Telegram link untuk takeaway ni supaya Ashraf pun boleh akses. Ish, lambatlah pula. Sekejap Okey. Ya. Alright. Nota 1 dah settle. Okay, jom kita masuk cellular respiration. Okay, so untuk respirasi sel, where is it? Alright. Okay, Aisyah dah masuk. Okay, kita start slow dulu. Kita start dengan pengenalan kepada jenis tindak balas metabolik dalam badan kita lah. Badan kita ada dua jenis tindak balas, sama ada anabolisme atau katabolisme. Kalau anabolisme, okey, untuk anabolisme, dia adalah tindak balas yang membina dari molekul-molekul kecil combine jadi molekul besar. Sebagai contoh, kita discuss sebelum ni dalam enzim, dalam jenis-jenis karbohidrat, glukos tambah glukos jadi maltos, ataupun banyak molekul glukos beratus-ratus beribu-ribu molekul glukos bergabung buat proses kondensasi membentuk kanji misalnya kan. So itu adalah anabolisme. Yang kita belajar sebelum ini, pengoksidaan glukosa atau respirasi sel. Respirasi sel adalah satu contoh proses katabolisme di mana satu molekul glukos dipecahkan menjadi molekul-molekul karbon dioksida yang jauh lebih kecil saiz dia berbanding glukos lah. Glukos dia ada 6 karbon, karbon dioksida dia ada 1 je karbon, so lagi kecil kan. Jadi itu adalah proses katabolisme lah. So tak perlu jawab soalan ni, kita terus pergi ke slide seterusnya. So secara umumnya Aisyah, respirasi sel ni ialah proses kita oksidakan molekul organik, atau oksida tu dalam bahasa lain dia kita uraikan molekul organik dalam beberapa peringkat untuk membebaskan tenaga. Jadi dalam sukatan kita, respirasi sel untuk mengoksidakan glukos sepenuhnya berlaku 2 peringkat. Yang ada nampak 3 peringkat ni, ini kalau kita buat A-level nanti Aisyah buat A-level, Aisyah akan belajar lah. Tetapi pada peringkat SPM, kita belajar proses yang pertama, peringkat pertama glycolysis, dan keseluruhan 3 proses yang berlaku dalam mitokondria tu adalah peringkat yang kedua lah. Okay. So, substrat utama untuk buat proses ni adalah glukosa. Tetapi sebagaimana kita belajar dalam silibus kita, galaktosa pun boleh ambil alih lah, sebab glukosa dengan galaktosa adalah 2 jenis gula monosakarida. So sebab monosakarida ni paling basic kan, jadi boleh digunakan untuk proses respirasi sel. Sebelum kita pergi lebih jauh Aisyah, bolehkah Aisyah terangkan, kita dah establish bahawa nak buat respirasi sel kena guna glukosa, dan respirasi sel ni adalah satu proses yang berlaku pada semua living organism atau benda hidup. Bolehkah Aisyah explain atau terangkan bagaimana manusia, haiwan dan tumbuhan mendapatkan glukosa untuk tenaga? Markah dia 2 ya, kalau tak nampak situ markah dia 2. Macam mana manusia dengan haiwan dapat glukosa, macam mana tumbuhan dapat glukosa?
Okey. Kejap. Manusia dengan haiwan, dia dapat glukosa daripada yang kita makan tu, kita buat proses apa? Manusia, kita dapat glukosa daripada sumber makanan yang mana satu? Um, Protein ke, lipid ke, vitamin ke, mineral ke? Yes, very good. Dapat daripada karbohidrat. Good. So, manusia dan haiwan mendapat glukosa daripada pencernaan karbohidrat. Kita makan karbohidrat, kita digest. Lepas tu, itulah. Okey. Tumbuhan dapat glukosa dari proses apa? Okay. Yes, very good. Dapat dari proses photosynthesis. Good. Okay. 2 markah for you, Aisyah. Good job. Okay. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okay ya. So, untuk part yang seterusnya, okay, kita tahu sekarang ni respirasi sel ada beberapa jenis. Okay, berdasarkan situasi ya. Kalau cukup oksigen, kita akan buat respirasi aerob. Kalau tidak ada oksigen, organisma akan buat sama ada respirasi anaerob atau akan buat fermentasi. Okey, apa beza dia? Respirasi anaerob ni biasanya dijalankan oleh organisma yang memang hidup dalam persekitaran tak ada oksigen. Jadi instead of oksigen, proses pengoksidaan tu dia gunakan bahan kimia lain lah, macam hydrogen sulfide dan sebagainya. Tetapi untuk fermentasi ni dijalankan oleh organisma yang persekitaran dia ada oksigen. Tapi kadang-kadang oksigen tu tak cukup. Jadi kadang-kadang oksigen tu tak cukup. Jadi dia boleh tukar daripada buat respirasi aerob, dia buat fermentasi. Fermentasi ni pula ada dua. Satu fermentasi alkohol yang dibuat oleh tumbuh-tumbuhan dan juga yeast. Dan fermentasi asid laktik yang dibuat oleh kita punya sel otot dan juga beberapa jenis bakteria. Soalan saya kat sini ialah rajah ni dia menunjukkan proses respirasi aerob yang berlaku dalam sel. Sekejap ya. Okay. So, semua proses yang ada bulat lah, petak lah dekat dalam tu, kita ada label FADH tu kan. Itu saya summarizekan sebagai proses X ya. Dalam singkatan kita, semua tu adalah satu proses, satu stage, kita panggil proses X. So, in general, respirasi aerob dia ada dua stage. Satu glycolysis seperti yang ditunjukkan dalam gambar, satu lagi ialah proses X. Bolehkah Aisyah huraikan proses-proses yang terlibat dalam respirasi aerob? Okey. Huraikan proses-proses yang terlibat dalam respirasi aerob. For example, masa buat glycolysis tu, glukosa tukar jadi apa? Kemudian bahan tu pergi ke mana untuk ditukarkan jadi apa dan menghasilkan apa? Okey? Aisyah cuba dulu.
Alright. Okey. Mula-mula kita bagi tahu glikolisis di satu plasma, good. Lepas tu glukos tukar jadi pyruvate, good. Lepas tu pyruvate diuraikan satu siri tindak balas biokimia, kena tambah hujung tu jadi karbon dioksida, air dan tenaga. Tambah sikit je lagi. Okey. Diuraikan dalam satu siri tindak balas biokimia menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga, atau Aisyah juga boleh tulis sebagai ATP. ATP pun boleh ya, tak ada masalah. Okey, untuk yang the next part ni saya kena lukis-lukis sikit lah sekejap ya. Saya kena buka dulu. Okey. Okey Aisyah, good job. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke hutang oksigen. Okey, kita nak pergi ke hutang oksigen. So cerita hutang oksigen ni kita kena tengok graf ya. Okey, untuk graf, okey ya, untuk graf ini, alamak dia tak bagi saya masuk pula. Okey, saya boleh masuk. Untuk graf ni, okey ya, kita kena tengok sikit graf ni. Saya tulis guna pen merah. Okey, dan saya tunjukkan dalam Google Meet ya. Okey, Aisyah boleh refer pada Google Meet. Skrin pada Google Meet, dan kalau Aisyah nak buat catatan, dipersilakan ya. Dipersilakan untuk buat catatan. Okey ya. So, kita tengok graf hutang oksigen ni. Okey, graf ini menunjukkan pada paksi, tebal sangat pula. Pada paksi Y adalah paksi ini adalah untuk menunjukkan penggunaan oksigen, manakala ini adalah masa, paksi X adalah untuk menunjukkan masa sesuatu aktiviti itu dijalankan. Okey. So, okey, bila kita membincangkan graf hutang oksigen, kita sentiasa akan tengok dua kawasan. Nombor satu, kawasan ini, okey, yang saya gariskan warna merah ni, kawasan ini. Kemudian kawasan dalam petak ni kita label lah sebagai kawasan A, dan kita akan tengok pula pada kawasan yang kedua yang kita labelkan sebagai kawasan B. Okey. Okey ya, kawasan B. Okey. Kemudian Aisyah, okey ya, kita tengok dekat sini ya. Katakanlah individu yang kita bina graf ni sedang membuat aktiviti cergas atau vigorous exercise. So, semasa seseorang individu tu dia buat vigorous exercise, kenapa ada bentuk square ni dan kenapa ada zon warna biru dan zon warna kuning? Okey. Semasa kita buat exercise, badan kita perlu menghasilkan tenaga yang banyak. Jadi, untuk menghasilkan tenaga yang banyak, maka banyak oksigen yang perlu kita salurkan kepada sel-sel otot kita. So, berapa banyak oksigen yang diperlukan? Itulah yang ditunjukkan dalam satu petak segi empat tepat ni. Itu adalah isi padu oksigen yang diperlukan oleh otot-otot untuk membuat atau menghasilkan tenaga. Namun begitu ya Aisyah, semasa membuat vigorous exercise, hakikatnya perkara ini tidak berlaku lah. Oksigen yang badan kita boleh supply hanyalah dekat kawasan kuning ni saja. Okey, so pada semasa zon A ni Aisyah, apa yang berlaku dekat sini, kadar penggunaan oksigen adalah lebih banyak daripada kadar pembekalan oksigen. Okey, bilangan oksigen yang digunakan lebih banyak daripada bilangan oksigen yang dapat disupply atau dihantar kepada sel-sel.
So berapa banyak tak cukup? Berapa banyak tak cukup ditunjukkan di kawasan warna biru, iaitu kawasan hutang oksigen. Okey, kawasan hutang oksigen lah, atau kawasan oksigen defisit ni. Kalau kita tengok dalam gambar ni, kawasan yang ditunjukkan oleh oksigen defisit. Jadi disebabkan kadar penggunaan oksigen lebih tinggi daripada kadar oksigen dihantar kepada sel-sel, maka badan kita tidak dapat buat respirasi aerob macam yang Aisyah terangkan tadi. Pada zon A ni, badan kita terpaksa buat fermentasi, sel-sel otot bukan badan, fermentasi asid laktik. Di mana glukosa diuraikan secara tidak sempurna untuk membentuk 2 ATP dan piruvate tu convert. Tadi Aisyah sebut glukosa mengalami glikolisis menghasilkan piruvate kan. So penghasilan piruvate tu menghasilkan 2 ATP atas 150 kJ tenaga. Piruvate tu akan di-convert jadi aksid laktik. Dan aksid laktik ni akan berkumpul di dalam sel-sel otot kita untuk jadi sort of macam rekod lah bahawa kita ada hutang oksigen kat situ. So macam mana kita nak check berapa banyak hutang oksigen kita alami? Kita check berapa banyak laktik acid yang terkumpul dalam muscle cell atau sel otot. Keadaan ini akan meningkatkan risiko kelesuan dan kekejangan otot. Keadaan yang banyak laktik asid berkumpul ni. Jadi Aisyah, apa yang berlaku dekat zon B pula? Okey, dekat zon B, katalah kita dah habis buat vigorous exercise. Kita dah buat habis aktiviti cergas. Kita sudah mula dapat mengatur pernafasan kita dengan lebih baik. Maka pada zon B, apa yang berlaku ialah kita dapat dapat membekalkan oksigen yang mencukupi untuk membolehkan kesemua asid laktik yang terkumpul tadi diuraikan menjadi karbon dioksida dan juga air dan tenaga. Jadi apabila semua asid laktik tadi telah diuraikan, maka badan kita dikatakan telah membayar hutang oksigen. Macam tu ya. So Aisyah, jom kita cuba satu soalan yang berkaitan dengan situasi inilah. Okey, kalau Aisyah tengok pada Raja dalam Google Meet gambar tu bergerak gambar di bawah menunjukkan seorang atlet maraton yang dah sampai ke garisan penamat. Baru je sampai ke garisan penamat. Cuba tengok keadaan dia tu. Okey, setelah sampai ke garisan penamat, atlet tersebut masih mengambil nafas yang dalam dan pantas selama beberapa minit. Bolehkah Aisyah terangkan kenapa? Okey. Bolehkah Aisyah terangkan kenapa? Dia sedang mengalami keadaan apa kat situ? Semasa dia tengah tengah maraton tu, apa yang berlaku kepada sel-sel badan dia, dan apabila dia dah sampai ke garisan penamat tu, apakah keadaan yang terhasil, dan bila dia buat pernafasan macam tu, apa jadi dekat diri dia. Okay, masa lari tu macam mana? Apa pendapat Aisyah? Masa dia lari tu, adakah badan dia dapat membekalkan oksigen? Macam mana kadar penggunaan oksigen versus pembekalan oksigen? Okay, dan sebagainya ya. Sekejap nak minum air sekejap.
Okay, Aisyah, you are on the right track. Salah screen tunjuk sekejap ya. Okay. Good, you are on the right track. Dia mengalami hutang oksigen semasa dia berlari tu. Teruskan. Okay, saya tengok dari awal ya. Nombor 1.1 dapat. Untuk B2, B1 ada. Fermentasi asid laktik. Tambah sikit. Otot menjalankan fermentasi asid laktik untuk menghasilkan tenaga tambahan. Okey, tambah sikit je lagi. Okey, menjalankan fermentasi asid laktik untuk menghasilkan tenaga tambahan. Kejap, 1, 2. Ayat hutang oksigen tu 1, ayat 2 dengan 3 tu kita kira setara. So, ayat 2 dengan 3 tu dapat 1 markah. Maknanya kalau Aisyah tulis ayat kedua dengan ayat ketiga tu dia kira samalah, dia kira poin yang sama. And then menjalankan fermentasi asid laktik tu markah yang ketiga. So, Aisyah kena cerita lagi apakah kesan kepekatan asid laktik yang tinggi misalnya. Kemudian kita nampak dalam gambar tu atlet tu dia mengah-mengah kan. Okey, apa mengah-mengah, dia bernafas kan. So dia bernafas tu apakah fungsi untuk dia bernafas tu? Okey, bernafas tu untuk apa? Okey, kesan kepekatan asid laktik yang tinggi. Kemudian okey. Okay, ya. So dia buat kadar pernafasan yang tinggi tu, apakah matlamat dia untuk mendapatkan apa?
Okay, tercungap-cungap. That is good. Okay, that is good. Okay, jadi okay, sekejap saya tengok soalan balik. Mungkin ada maklumat daripada soalan tu yang kita boleh guna balik dalam kita punya jawapan ya. Okay, so instead of sebut nafas yang dalam dan pantas, Aisyah nyatakan kat situ tercungap-cungap. Alright. Okay. So walaupun dia dah habis larian, tapi dia masih lagi buat pernafasan yang tercungap-cungap untuk dapatkan bekalan oksigen yang mencukupi, mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Dan kita boleh tutup dengan tiada lagi hutang oksigen. Kan? Okay, tiada lagi hutang oksigen. Alright Aisyah, essentially untuk respirasi aerob dan fermentasi asid laktik, Aisyah tak ada masalah. Nanti next week kita akan cuba dua lagi soalan yang berkaitan dengan fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik yang berlaku dalam organisma lain. Jadi sebab sekarang pun dah pukul 10, jadi sambil Aisyah tulis refleksi ni, saya buat summarize lah. Pertama sekali yang kita dah bincang sama-sama ya Aisyah, ialah kita dah bincang mengenai meiosis lah. Dan saya melihat Aisyah telah berjaya menulis, menerangkan perbezaan, which is totally different compared to tulis senaraikan perbezaan saja kan. So that is good job, tahniah. Kemudian Aisyah juga telah menulis dengan baik mengenai proses respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dan juga fermentasi asid laktik. Dalam konteks manusia, fermentasi asid laktik ni kita kaitkan dengan keadaan hutang oksigen lah. So up until now Aisyah ada apa-apa part nak yang perlukan bantuan lagi tak? Hari tu yang kita revise untuk chapter berapa ya hari tu, okey tak? Soalan banyak keluar tak? Ke macam mana? Banyak soalan bab lain yang keluar. Ya ke banyak apa? Genetik apa? Genetik belum. Okay. Bab 2. Oh, bab 2 apa ya? Sel bab 2 apa Transport of water, transpiration apa semua tu? Tak Daun. ingat. Oh, struktur daun. Struktur daun. Bukan kita bincang struktur daun hari tu? Oh, alright. Okay. Tak apalah. Okay, tak apa. Kita sekarang buat preparation in the long run kan. Okay Aisyah, ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Alright. So that is all for today. Thank you so much Aisyah for joining the class today. Selamat berehat ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum Aisyah. Salam kat mak. Thank you, teacher. You're welcome.